Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar berkenaan pahlawan tempatan. Baik, dalam penerangan penjajah, kita ada beberapa tokoh yang telah berjuang untuk melawan penjajah. Yang pertama adalah Dul Said. Baik, nama sebenar Dul Said adalah Abdul Said bin Umar atau dikenali sebagai Penghulu Naning Seri Merah Raja Dul Said. Baik, beliau lahir pada 1773, berasal daripada suku Semelenggang. Sebab penerangan, Naning merupakan kawasan yang bersempadan dengan Melaka. British mendakwa Naning ialah jajahannya. Maksudnya, masa tu British telah menawan Melaka. Jadi, dia mengatakan Naning ni adalah bawah Melaka. Jadi, dalam jajahan dia. Tapi, Datuk Dul Said membantah. British meminta Dul Said untuk membayar cukai, tapi Dul Said tak mahu. Kemudian Dul Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku adalah pada tahun 1831 British menyerang Naning tetapi kalah. Dul Said menang kerana menerima bantuan kenderaan daripada Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Pada tahun 1932, British menyerang semula Naning dan berjaya mengalahkan Dul Said. Kekalahan ini disebabkan oleh sekutu Dul Said menolong British. Ada kawan-kawan ataupun kumpulan dalam askar dan juga kawan-kawan kepada Dul Said ni telah berpaling tadah. Jadi, akhirnya Dul Said menyerah diri, diberi pencen, sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Baik, seterusnya, Rentap. Nama sebenar Rentap adalah Libau Anak Ningkan. Beliau adalah merupakan pemimpin orang Iban di Nangar Skrang, Sarawak. Baik, Nangar Skrang ni di kawasan pertengahan Sarawak. Baik, sebab penetangan, James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Nangar Skrang. James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Jadi, disebabkan dia anggap orang Iban sebagai lanun, jadi James Brooke telah menghapuskan atau membunuhlah orang-orang Iban ni. Jadi, pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu Brooke di Nangar Skrang. Nangar Skrang ni adalah nama tempat lah. Nangar tu bermaksud sungai kalau dalam bahasa Iban. Jadi, Skrang, sungai Skrang lah. Kalau kawasan sungai Skrang tu, ada kubu. Kubu ni tempat pertahanan James Brooke ni, orang-orang penjajah ni. Jadi, Rentap ni dah telah telah menyerang kubu Brooke ni. Jadi, James Brooke pula, dia balas balik, dia membakar 20 rumah panjang. Bayangkan, 20 rumah panjang ni bukan rumah satu persatu. Rumah panjang ni adalah satu rumah di mana ada banyak bilik. Dalam bilik tu ada bilik-bilik kecil. Maksudnya macam kita bayangkan perumahan lah. Sepanjang perumahan tu, itulah sepanjang-panjang tu lah. Maksudnya rumah teres. Jadi sepanjang-panjang tu lah, kiranya dia bersambung-sambung lah. Bersambung-sambung, besar dia, bersambung-sambung, satu perumahan tu, macam tu lah besar satu rumah panjang. Jadi, bayangkan 20 rumah panjang, maknanya banyak lah. Kira macam kampung lah. Kampung tu ada 20 kampung yang telah dibakar. Jadi, pada tahun 1854, James Brooke menyerang Rentap di Sungai Lang. Rentap berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Sadok. Bukit Sadok ni kawasan pakan ataupun kawasan di antara pakan dan juga di kawasan Sarikeh lah. Kawasan Sarikeh. Sarikeh ni kira bahagian. Pakan ni kira kecil lagi. Dia punya kira macam daerah. Jadi kalau dekat Bukit Sadok ni antara dekat kawasan dalam sempadan dengan Sarikeh. Sempadan tu lebih tepat lagi. Kemudian pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubu Rentap. Rentap berundur ke Ulu Entabai. Ulu Entabai ni memang betul-betul dalam kawasan Sarikeh, daerah pakan. Ulu Entabai ni lah ada kubur. Ada kubur Rentap. Kubur Rentap ni kalau ada kesempatan, kalau awak pernah pergi,
dia kawasan ada platform, kemudian biasanya kan kalau dalam pengebumian orang Iban, biasanya dia akan letakkan mayat dalam pasu. Bukan, dia akan tanam, tapi atas kubur dia akan letak pasu. Tanda lah macam kita letak batu nisan kan kalau untuk orang Islam kan. Jadi dia letak pasu dan juga ada macam pondok kecil untuk setiap kubur. Tapi rentap dia tak ada. Dia memang sebab dia orang yang hebat, dia letakkan keranda dia tu dekat atas atas platform. Platform tu kira macam satu bukan kata bangunan pun tidak. Dia dalam kira macam satu tempat yang tinggi lah sebab darjat dia. Jadi dia tak ditanam. Awak boleh nampak rangka-rangka rentap tu lagi. Okey, seterusnya Sharif Mastahu. Okey, Sharif Mastahu ni juga pejuang di Sarawak. Okey, nama sebenar dia ialah Sharif Mastahu bin Muhammad Al-Shahab. Beliau berasal daripada Kampung Igan. Okey, Kampung Igan ni untuk pengetahuan awak adalah kampung kawasan orang Melanau. Okey, Melanau ni satu suku lah. Tadi ada suku Iban, ini ada suku Melanau. Okey, beliau merupakan pembesar Sarike di Sungai Rajang, Sarawak. Sungai Rajang. Okey, Sarike ni kawasan yang hampir-hampirlah dengan tempat rentap tadi tu. Okey, sebab penentangan. Sharif Mastahu menentang James Brooke kerana menguasai Sarike. Penguasaan James Brooke menyebabkan Sharif Mastahu kehilangan hak dan kuasa sebagai pembesar di Sarike. Okey, peristiwa penentangan 1859, Sharif Mastahu bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abdul Ghafur dan Pangeran Temenggung Hashim berpakat untuk mengusir keluarga Brooke di Kuching. Sharif Mastahu menyerang kubu Brooke berhampiran Sungai Rajang di Kenawit. Kenawit ni adalah kawasan macam kawasan sebelah kawasan yang kira berhampiran dengan Sarike. Namun begitu, keluarga Brooke berjaya menggagalkan serangan ini. Sharif Mastahu dibuang negeri manakala Datuk Patinggi Abdul Ghafur ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Betawi. Betawi ni adalah di Indonesia. Sekarang lah, dulu dipanggil Betawi kawasan tu. Sekarang ni dah jadi sebahagian daripada Indonesia. Okey, seterusnya Datuk Maharaja Lela. Okey, nama sebenar dia adalah Datuk Maharaja Lela Pandak Lam. Okey, Datuk Maharaja Lela ni orang besar berlapan Perak yang mentadbir kawasan Pasir Salak. Okey, sebab penentangan, Residen British J.W.W. Bush campur tangan dalam pentadbiran negeri dan adat resam orang Melayu. Orang residen British ni dia hantar setiap negeri dia akan bagi residen. Residen ni kira macam pemerintah lah untuk mengawal pentadbiran, tapi dia berjanji untuk tidak campur tangan tentang adat-adat resam orang Melayu. Tapi pada zaman tu Bush ni telah melanggari perjanjian tu. Jadi sebab itulah Datuk Maharaja Lela dia marah. Okey, Residen British mengambil alih kuasa sultan dan pembesar tempatan. British memperkenalkan cukai baru yang membebankan rakyat. Residen British bersikap angkuh dan sombong. Jadi peristiwa dia pada Februari 1875, Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membuat bantahan terhadap campur tangan British. Pada tahun 1875 juga, Datuk Maharaja Lela bersetuju mengambil tanggungjawab untuk membunuh Residen British iaitu J.W.W. Bush. Pada November 1875, J.W.W. Bush dibunuh oleh Seputum atas arahan Datuk Maharaja Lela di Sungai Perak, Pasir Salak. Pada masa itu, Seputum ni biasanya orang zaman dulu dia mandi dekat kawasan sungai. Jadi Seputum ni telah menyelam, kemudian dekat sungai tu, kemudian dia bunuh J.W.W. Bush dekat sungai. Okey. Pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela dan Seputum ditangkap dan kemudian mereka dijatuhi hukuman gantung. Okey. Baik, seterusnya adalah Yam Tuan Antah. Nama sebenar Yam Tuan Antah ialah Tunku Antah Raja Radin. Beliau merupakan anak Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Yam Tuan Besar ni adalah
Kira kalau negeri lain dipanggil Sultan. Jadi kalau dekat Negeri Sembilan dipanggil Yam Tuan. Maksudnya raja lah, anak raja. Sebab penentangan, Yam Tuan Antah menentang British kerana mencampuri urusan pentadbiran Sungai Ujong. Sungai Ujong ni adalah salah satu daerah untuk untuk Negeri Sembilan ada empat buah daerah, Sungai Ujong, Rembau, kemudian apa lagi? Ada lagi dua. Jadi Sungai Ujong ni kalau dalam nama lain dia adalah, kalau kita panggil zaman sekarang ni adalah Seremban. Kawasan Seremban tu Sungai Ujong lah. Jadi apa tu? Jadi ada 4 buah daerah kan? Apa tu? Jelebu, Sungai Ujong, lepas tu Kuala Pilah dan juga Rembau. Itu ada 4 buah daerah. Jadi Sungai Ujong ni kalau zaman sekarang ni ialah macam kawasan Seremban tu, itu Sungai Ujong lah, dah ditukar nama lah. Tapi kalau dari segi pentadbiran masih lagi dipanggil Sungai Ujong. Okey, maksudnya dari segi daerah pembahagian tu, kalau ikutkan adat perpatih masih lagi Sungai Ujong. Jadi British menyokong sebab penentangan ialah British menyokong Datuk Kelana yang mendakwa Teracik adalah wilayahnya. Yam Tuan Antah tidak bersetuju dengan tindakan British menyokong Datuk Kelana. Yam Tuan Antah bimbang British akan meluaskan kuasa terhadap wilayah lain. Jadi, peristiwa penentangan dia pada tahun 1875 berlaku pertempuran di Paroi. Paroi ni kawasan Seremban lah. Yam Tuan Antah berjaya menawan Paroi. Namun British menyerang balas dan akhirnya berjaya mengalahkan pasukan Yam Tuan Antah. Pada tahun 1876, Yam Tuan Antah berunding dengan British untuk menyelamatkan persengketaan. Hasil rundingan tersebut, Yam Tuan Antah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Seri Menanti kat mana? Seri Menanti kat kawasan. Saya nak uji awak. Kalau awak tak, saya nak awak buat kajian kat mana Seri Menanti itu. Baik, seterusnya Datuk Bahaman. Nama sebenar dia adalah Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Imam Noh ataupun dikenali sebagai Datuk Bahaman Orang Kaya Semantan. Baik, sebab penentangan, Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan dilucutkan gelaran sebagai pembesar. Datuk Bahaman menentang pembinaan Balai Polis di Lubuk Terua yang merupakan kawasan pengaruhnya. Okey, kawasan mana ni? Dia penentangan ni dekat Pahang. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman menguasai serangan terhadap British dan berjaya menawan Lubuk Terua. Pada tahun 1892, Datuk Bahaman mematahkan serangan British di Semantan. Pada tahun 1894, Datuk Bahaman menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. Pada tahun 1895, Datuk Bahaman berundur ke Kelantan setelah British menawan semula Jeram Ampai. Baik, seterusnya Mat Saleh. Okey, Mat Saleh ni bukannya orang putih, tak. Mat Saleh ni adalah nama sebenarnya Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu atau dikenal sebagai Mat Saleh. Beliau dilahirkan di Inanam, Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Suluk. Bajau ni ada dua tau. Okey, ada bajau laut dengan bajau darat. Jadi di kawasan Inanam ni biasanya kawasan yang dekat kawasan yang tengah-tengah ni lah. Biasanya kawasan ni adalah bajau darat, tapi ada juga bajau laut. Biasanya kalau bajau laut kawasan sini. Sebab bajau laut ni dia biasanya kalau zaman dulu dia tinggal dekat atas sampan. Dia memang kebanyakan duduk dekat kawasan pantai lah. Tapi kalau kat kawasan-kawasan yang macam ni biasanya adalah bajau darat. Baik. Mat Saleh menentang SBUB kerana tidak mengiktiraf kedudukannya sebagai pemerintah sandakan, Menggatal, Inanam dan Pulau Gaya. Baik, SBUB mengambil alih hak memungut cukai dan mengadakan peraturan baharu yang membebankan rakyat. Peristiwa penentangan pada tahun 1897, Mat Saleh dan pengikutnya menyerang kubu SBUB di Pulau Gaya. Mat Saleh mendirikan kubu lebih kuat di Tambunan setelah kubunya di Ranau dimusnahkan oleh SBUB. Pada tahun 1900, SBUB melancarkan serangan besar-besaran dan menyebabkan Mat Saleh terkorban.
Perjuangan Mat Saleh diteruskan oleh Mat Satur yang berpusat di Kampung Kepayan Lama Tambunan. Okey. Pulau Gaya ni kat mana? Okey, Pulau Gaya dekat kawasan sini. Dekat kawasan pantai kat Sabah ni lah. Inanam kawasan sini, kawasan pertengahan sikit. Okey, baik. Seterusnya, Antenom. Okey, nama sebenar Antenom ialah Ontoros bin Buyusan. Beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pingkit, Selangit, Hulu Sungai Tahul, Pensiangan, Sabah. Baik, sebab penentangan, SBUB menjadikan kaum Murut sebagai buruh paksa untuk membina jalan. SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk dengan menceroboh kawasan hutan yang dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Pengenalan cukai baharu yang menyebabkan rakyat yang membebankan rakyat, SBUB tidak membenarkan penduduk tak membuka tanah untuk pertanian. Baik, peristiwa penentangan dia adalah Antenom mengontak pahlawan Murut untuk menentang SBUB dan membina kubu di Silar Pingkit, Selangit, Hulu Sungai Tahul, Pensiangan. Pensiangan ni adalah nama tempat. Pada tahun 1915, Antenom melancarkan serang hendap dengan menggunakan tombak, pedang dan sumpit terhadap SBUB di Pensiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Akhirnya, Antenom menyerah diri kepada SBUB untuk menyelamatkan keluarga dan pengikut dan kaum Murut. Baik. Jangan kaum Murut ni adalah salah satu kaum yang ada di Sabah. Banyak kaum dia. Ada kaum dia selain pada Murut, dia ada orang sungai. Orang sungai ni bukannya macam tadi kata tahu ada suluk dengan bajau kan. Tapi orang sungai ni nama dia orang sungai. Ada banyak kaum kat situ. Okey. Baik, seterusnya. Tok Janggut. Pada nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Ini adalah pejuang orang Kelantan. Pada sebab penentangan, Tok Janggut tidak bersetuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Penduduk tempatan dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan tanah baharu yang membebankan mereka. Peraturan baharu British menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Peristiwa penentangan, pada tahun 1915, Tok Janggut menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Okey. British menyerang balas Tok Janggut dengan yang berkubu di Kampung Dalam Pupuh. Tok Janggut terkorban dalam pertempuran itu. Pasir Putih ni Kelantan lah kawasan sini. Baik. Seterusnya, Haji Abdul Rahman Limbung. Baik. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia pada tahun 1929 di Mekah. Okey, Haji Abdul Rahman Limbung ni adalah pejuang bagi negeri Terengganu. Okey, sebab penentangan dia, sebab dia menentang adalah British memperkenalkan undang-undang baharu yang membebankan rakyat seperti peraturan tanah untuk petani dan menjalankan kegiatan pertanian. British mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan enggan membayar cukai. Nampak tak? Kebanyakannya pejuang-pejuang ni dia berjuang untuk rakyat-rakyat sekitar dia. Contohnya macam tanah, pasal tanah, pasal cukai. Cukai ni adalah bayaran yang kita perlu bayar kepada orang pentadbir kawasan tu lah. Jadi mungkin pada zaman tu cukainya terlalu tinggi untuk rakyat biasa. Jadi sebab itulah mereka menentang. Okey, peristiwa penentangan. Pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbung bertindak sebagai peguam di mahkamah dan berjaya membela petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Pada tahun 1929, petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbung telah menawan balai polis di Kuala Berang. British melancarkan serangan balas. Haji Abdul Rahman Limbung ditangkap atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri ke Mekah. Dia telah dibuang negeri lah. Dibuang negeri ni bukannya maksudnya pada zaman dahulu kita tak ada negara tau. Kita panggil negeri. Maksudnya sekarang kita tengok negeri kecil-kecil je kan. Tapi sebenarnya kalau negeri tu pun sebenarnya negara. Jadi macam Terengganu pada masa tu telah satu kawasan lah. Jadi kalau dia buang negeri tu memang dia buang dekat luar lah. Maksudnya dekat macam tadi tu kan ada yang kena buang di Betawi, ada yang kena buang contohnya macam ada yang daripada Sarawak dibuang ke Semenanjung. Itu buang negeri pada ketika tu. Okey,
Jadi itu sahaja contoh-contoh tokoh yang menentang menentang penjajah. Jadi saya harap semangat-semangat ataupun kiranya semangat pejuang-pejuang ni untuk berjuang untuk negara dapat awak hayati dan juga dapat awak ikuti dengan cara yang zaman sekarang lah. Contohnya macam jangan bagi orang luar masuk, maksudnya dari segi jangan membenarkan orang-orang seperti orang-orang putih ke apa yang berniat jahat pada negara kita, nak masuk ke nak jajah kita kena berlawan. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih.